Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Masya Allah, kita menantikan sahabat-sahabat kita yang masuk. Setelah hampir 1 minggu ya, kuliah Riyadhus Shalihin kita. Sebenarnya 3 hari lah, Isnin, Selasa, Rabu. Kita tak buat. Setelah hari Jumaat minggu lepas. Jadi kali ini Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pengajian kuliah Riyadhus Shalihin. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Kita belum mula lagi. Diana, Razila, Nolela, Lela, Ayu Edi Love, Halisha, ya, subhanallah, Eva, Messi, Dafina, NH, Ismail, Azhar, Adnan, Mama Iya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat di TikTok juga ya, kita tengok. Alhamdulillah ramai juga dan laju. Nasirin Malik, Princess Ella, mungkin Ustaz boleh bagi ni. Zuraida Ida, Junaidah Badrun, Waalaikumsalam. Nik Zuliana, Masya Allah, Alhamdulillah. Nur Syahidah, Suhainiza Zakaria. Ya, memang tak ada makluman kan, tak ada hebahan kuliah Riyadhus Shalihin kita pagi ni. Jadi saya kira mungkin ramai juga yang tak tahu bahawa kita dah mulakan kuliah kita pagi ni. Jadi kita harap walaupun tanpa makluman, sahabat-sahabat tetap dapat hadir. Ramai juga yang tahu, yang dapat maklumat. Asia Azahama, Irfan, Surati Jamaluddin, Zulastri Jid, Nur Hayati, Eli Yusni, Ilya Abdullah, Marzliana Osman, Putri Aisyah, Shalina Husna, Shina Armani, Ma Irfan, Sayuti Zakaria, Nik Zuliana, Niklah, subhanallah. Sahabat-sahabat di FB, Nur Hafizah, Abdullah Masiza Quiz. Okey, susah hati sikit ni, doakan Ustazah Ain Asir Nur Ain. Ya, susah hati sikit ni, doakan Ustazah, ya, betul. Hari-hari sebenarnya kita ni kan ada sesuatu yang akan buat hati kita rasa susah hati. Saya pun sama. Subhanallah, susah hati sikit juga ni saya ni. Susah hati banyak pun, ya, susah hati banyak ada, susah hati sikit ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Biasanya bila nak mula tu ada je perkara. Rizki pagi ni tengok kuliah Ustazah, Alhamdulillah rohani. Kita ada Zaima lagi. Ni, kau nak baca dekat TikTok tak sempat lah. Laju, Farahat, Brother Nur Comel, Ira, Nur Suhaibah. Oh, susah hati. InsyaAllah. Masya Allah sahabat-sahabat. Masya Allah, Alhamdulillah Akbar. Azwan 07. Saya suka baca komen sahabat-sahabat semua. Bagi salam dan mendoakan. Dan yang uniknya, kalian bukan hanya doakan saya, tapi mendoakan seluruh sahabat-sahabat kan. Doakan semua kawan-kawan. Ustaz, ni kan kamera ni jadi serong ke sini. Dia bukan depan belaka. Jadi saya pun jadi nyerong gitu. Okey, sekejap ya. Ustaz sesuatu. Dia sebenarnya kena terus ngadap straight kan. Okey, tengah-tengah lagi. Okey, tengah-tengah. Cantik tengah-tengah. Okey. Okey, sikit lagi. Oh, okey. Gitu. Okey, yang tu. Okey. Okey, sekejap. Okey.
Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bagi memberkati majlis ilmu kita, seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan Ummu Kitab Al-Fatihah. Apa maklumat hari ini ya? Maklumat tentang kuliah kita hari ini. Tim ada bagi tak maklumat detail kuliah kita hari ini? Kan? Seperti mana yang biasa yang saya minta, tim bagi. Masya Allah, saya kadang, yalah, lupa ni siri ke berapa, bab ke berapa, tajuk apa. Ada tak? Masya Allah. Okey, kita mula dulu sementara saya tunggu maklumat tu. Okey, kita mula dulu ya sahabat-sahabat. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa kita mulakan dulu kuliah Riyadhus Shalihin kita. Tak silap saya siri yang ke 106, 17, 18 antara itulah ya. Masya Allah dengan baca Ummu Kitab Al-Fatihah. Seterusnya bacaan 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi. Seterusnya kita sama-sama membacakan Asmaul Husna, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Seterusnya kita bacakan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين عرضا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Seterusnya muslimin muslimat, kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillul sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat. Terima kasih kepada Allahu Akbar. Terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih yang terus menyokong dengan apa jua cara. Saya tengok di Twitter, sebab baru nak belajar ya di TikTok ni. Ada namanya Kepak Naim 996 Arelong, tapi Kepak tu tadi non-stop ya, bagi bunga lah apalah, wallahu alam. Sahabat-sahabat yang lain dan sahabat-sahabat di FB juga, terima kasih ya, yang berterusan memberikan sokongan di IG. Masya-Allah, alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Saya mohon keizinan sebab ramai yang bertanya kepada saya, ramai yang tanya berdepan kan, mesej, dan juga sebenarnya ada yang menanti-nanti kan, Ustazah tak nak buat ulasan sikit ke?
Ustazah tak nak tulis sikit ke? Macam tu kan. Cik suami janganlah tengok macam tu, risau saya. Dengan beberapa isu yang sedang masih lagi sangat panas. Yang paling panasnya semalam lah kan, panas semalam, sehari sebelum dan sebagainya. Ada juga yang menempelak saya, Ustazah ni kalau pasal artis cepat je nak membaham. Macam tu kan orang nak marah. Kalau pasal ni cepat je, tapi bila melibatkan para asatizah, para ilmuwan agama, pasal agamawan, macam play safe je kan. Play safe istilahnya. Macam Ustazah ni macam tak ada stand. Kenapa tak bantu beri pencerahan? Kenapa tak bantu redakan keadaan? Macam tu kan. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati, yang dikasihi, yang disayangi, yang dihormati, masya-Allah. Allahu akbar. Ada satu kalam hukama yang masyhur ya, subhanallah. Dalam diri manusia ni, dalam hati manusia ni, masya-Allah, semua ada. Kita ni, ni bukan kalam ulama tu lagi ya. Bila kita belajar kitab Penawar Bagi Hati, semua manusia, semua orang, termasuklah saya, ada risiko yang besar, risiko yang luas untuk mempunyai pelbagai penyakit hati. Hanya saja jika kita ini istiqamah dengan istighfar, zikrullah dan amal-amal soleh dan amal ibadah, maka potensi untuk mempunyai penyakit hati itu boleh dikawal. Dia bukan penyakit yang datang daripada luar, bukan daripada luar. Contoh kalau aksiden tu kan daripada luar. Contoh sakit jantung, maksudnya asal sihat, faham ya? Tapi penyakit-penyakit hati ini, dia dalam hati yang memang hati tu ada di dalam kita. Jadi hati tu dia bawa sekali package penyakit hati dan penawar hati. Ada package tu, penyakit hati, penawar hati. Jadi, siapa yang beri makan banyak kepada penyakit hati, hati dia boleh jadi seperti binatang buas yang menerkam, yang kelaparan, yang ganas. Sebab apa? Nafsu ni boleh diberikan gambaran seperti binatang buas. Binatang buas contohnya apa? Kan? Ialah binatang yang menerkam, yang ganas. Jadi dalam hati ada penyakit hati yang akan diganaskan lagi oleh bisikan syaitan, hawa nafsu dan juga kata-kata dan bisikan manusia. Dalam hati kita juga ada penawarnya, Masya Allah. Ada penawarnya, ada manisnya dengan sifat-sifat mahmudah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini kalam hukama ni. Kalam ulama ni, ulama yang masyhur ni, cuma saya tak ingat nama. Tapi semalam pun saya ada baca orang sebut-sebut. Dalam hati kita ni memang ada, minta maaf ya, penyakit hati contohnya dengki, iri hati, bersangka buruk, amarah yang tidak dipandu syariat, saling menjatuhkan maruah, menghina, mengeji, lain. Banyak lagi lah, tamak, taksub, asabiah, itu juga penyakit-penyakit hati ya. Bila terlalu taksub, ekstrim, iaitu sifat melampau-lampau. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dan kita lihat pada hari ini, dan dikatakan, ini barulah kalam hukamat tu, kedengkian ataupun kedengkian, dengki ataupun iri hati ataupun masalah hati di kalangan para ilmuwan ataupun di kalangan para ilmuwan ataupun di kalangan asatizah akan jadi lebih dahsyat. Akan jadi lebih dahsyat. Orang bisnes, sesama bisnes ada dengki juga. Ada cara mereka dengki. Orang politik sama orang politik juga ada kedengkian dia. Ada masalah hati. Kan? Semua profession ada masalah, ada isu belaka. Bahkan kalau kita tengok profession doktor sama doktor pun ada kan? Masing-masing. Dalam bidang engineering ke, dalam bidang kita panggil apa ni, yang buat-buat rumah ni, kita panggil apa buat rumah ni? Kontraktor, developer. Subhanallah. Sama-sama jual biskut raya nanti kan. Maksudnya mesti selalu ada ruang yang Allah datangkan ujian hati sama ada ingin iri hati ataupun tidak.
Tuan-puan sekalian, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan sesungguhnya kedengkian itu, kedengkian ya, iri hati. Dengki itu, kedengkian ni, iri hati ni akan merosakkan amal solehmu ibarat seperti kayu api yang dibakar api. Ini disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hati, kitab Penawar Bagi Hati. Allahu Akbar. Saya ulang lagi sekali. Sifat dengki iri hati ini boleh membakar ataupun boleh merosakkan, boleh menghilangkan amal soleh seseorang ibarat seperti kayu api yang dibakar api. Tuan-puan sekalian, kalaulah pasu kaca ni dibakar api, makan masa sikit dia nak hancur. Dan kalau dia hancur pun dia mungkin pecah saja, dia tak jadi habu. Okey. Samalah ni. Tetapi kalau namanya kayu api adalah sejenis kayu yang memang untuk mempercepatkan api tu marak dan dia akan jadi hancur abu. Jadi begitulah bahayanya sifat iri hati, dengki dan sebagainya. Dan kita boleh lihat pada hari ini, mohon maaf, saya faham bukannya orang para ilmuwan bila menyatakan menegur sesuatu kerana dengki ataupun iri hati, tidak. Ada banyak faktor lain lagi. Ada yang terlalu semangat mempertahankan kebenaran dan lain-lain. Saya ya, tuan-puan sekalian, siapa yang ikut saya daripada dah lama, 3 tahun, 4 tahun bersama saya, tuan-puan akan tengok saya juga antara individu yang selalu diberikan perhatian untuk menjadi bahan kecaman. Hinaan, kritikan, kecaman, makian, caci maki. Bukan sikit dan bukan biasa-biasa. Dan masih berterusan sampai sekarang. Walau apa pun dan bagaimanapun hamba Allah itu menyebut dan mengata dan menulis berkaitan dengan saya. Tetapi jika dia adalah orang agamawan, ilmuwan dan agamawan, saya tidak akan balas saya tak akan hentam balik, saya tak akan kecam balik, walaupun ada perkara yang saya boleh kecam balik ataupun saya boleh balas balik. Dan jujur saya kata, walaupun masa saya baca siapa yang tulis, siapa yang sebut, saya baca. Tapi sampai saat ni tak ada seorang pun yang saya ingat, yang saya simpan dalam hati. Kenapa saya tidak boleh buat begitu? Bukan sebab saya baik, tapi saya nak menjaga maruah para ilmuwan. Walaupun ilmuwan yang sama yang menjatuhkan maruah saya. Saya nak amanah sebagai adab di antara sama-sama asatizah, sama-sama pendakwah, walaupun kita berlainan pendapat. Walaupun kita berlainan, kita kata kita berlainan pendapat ataupun kita berlainan, nak kata apa ya, kita tak suka kata kita berlainan tim, berlainan grup ke dan sebagainya kan. Kita tak suka sebutkan begitu. Maksudnya, walaupun kita ni macam tidak sehaluan, kita tak sama, kita tidak sejalan, dan jika ada ilmuwan tersilap buat sesuatu, saya sekali-kali tidak akan ambil peluang untuk jadikan itu satu bahan secara terbuka untuk buat kecaman, kerana memang betul kita menghormati ilmuwan, tetapi yang lebih saya bimbang, lebih saya takut adalah ummah, kasihan kepada ummah yang baru nak belajar, ummah yang baru dalam proses, yang tidak pernah melalui proses belajar secara formal. Allahu Akbar. Sebab itu kalau dulu para alim ulama banyak memberi nasihat kepada ummah, tetapi hari ini dia dah jadi banyak juga terbalik, ummah memberi nasihat kepada para ilmuwan, para agamawan, para asatizah. Masya Allah, supaya janganlah bergaduh, tolonglah kalau berlaku sesuatu, berilah pencerahan yang baik. Jangan terus begini-begini. Tanyalah dulu, beri peluang kepada orang tersebut untuk berikan penjelasan. Sabarlah sebagaimana kita dan ceramah seorang sabar. Berlapang dadalah sebagaimana kita minta dalam kuliah, dalam ceramah kita supaya berlapang dada.
bersangka baiklah. Firman Allah sebut, janganlah kamu banyak bersangka-sangka. Janganlah kamu bersangka-sangka. Maksudnya sangka buruk. Kerana kebanyakan sangkaan itu adalah tidak benar dan ia adalah satu perkara yang amat keji. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ketika kali pertama saya terima kuliah suntikan pendek daripada salah seorang asatizah ilmuwan yang dihormati masyarakat. Allahu Akbar. Walau apa pun, memang ada ramai yang tulis. Bukan satu ni je, ada banyak lagi yang tak setuju dengan beliau ni. Bla 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 bla. Saya kan, wallahu alam, memang kita dengar, kita baca, kita tengok, kita nilai. Lepas tu bicara dengan suami. Lepas tu kita kata, ya Allah, walau bagaimanapun beliau ini adalah orang alim. Dan ramai yang dapat ilmu dengan dia. Dan apa yang disampaikan bukanlah melibatkan rosaknya akidah ummah. Sekian-sekian. Bla bla bla. Macam itulah. Okey. Contoh perkara yang berlaku. Saya nak bagi gambaran macam ni yang muslimin muslimat. Saya apa yang saya faham. Dan sebab itu penting sangat sebagai ilmuwan-ilmuwan yang lain faham betul apa yang dia nak sampaikan walaupun salah pilih contoh ataupun salah pilih ayat. Kena faham dulu supaya kita tak jadi penyebar kepada fitnah. Allahu Akbar, supaya tak jadi penyebar kepada fitnah. Sebab fitnah ini kalau dibawakan pada orang awam yang bawa, saya minta maaf kalau mungkin ada yang tak bersetuju dengan saya minta maaf. Tapi kita tetap kawan kan. Walaupun kita mungkin tak sama pendapat, tapi kita tetap kawan. Adalah satu apa kita nak cakap ya? Satu punca duka lara ataupun satu bentuk fitnah yang besar lah. Sekiranya kita ni tak sama pendapat je, tak kawan. Bertentangan pendapat je, berpecah. Oh, saya tak nak dah ni, saya tak sangka lah dia backup ni. Oh, saya tak suka lah ni. Oh, dulu saya follow, rupanya dia bolehlah dia terima kata-kata tu. Bolehlah dia kawan dengan orang tu. Sebab ada orang yang kita ni kawan, kita pun tak nak kawan. Orang ni support ataupun backup orang yang kita sendiri tak setuju, kita pun tak nak follow, kita pun tak nak ni. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Ini akhir zaman, tuan-puan sekalian. Kita pun dah rasa macam tak boleh nak beza mana yang betul, mana yang salah. Ini pun guru kita, ini pun guru kita. Subhanallah, saya percaya semua ilmuwan sama agamawan, mana-mana belah pihak. Yang paling besar kalau kita sebut Aswaja, yang sebelah ni Salafi, semuanya nak kebaikan untuk ummah. Semuanya nak kebaikan untuk ummah. Subhanallah. Tapi ada ujian yang besar ni. Yang hadis Nabi pun sebut, umatku akan berpecah kan. Umat Nabi Muhammad ni akan berpecah. Sampai 73 golongan. Akan berpecah, tuan-puan sekalian. Ini ujian untuk kita semua. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat, Masya Allah. Sebab itu ya, jika orang awam yang menyebarkan fitnah hasil daripada dia tidak faham, keburukannya tidak sedahsyat apabila agamawan, ilmuwan tidak cuba memahami dulu apa yang nak diperkatakan, walaupun mungkin dia ada silap dalam perkataan atau apa ni, lalu mengulas secara panjang lebar, mengulas sekian-sekian, kesan dia tu lagi buruk daripada orang awam yang membuat ulasan dan orang awam yang sebab apa? Mereka itu orang yang ada trust, ada kepercayaan. Masyarakat rasa hormat. Okey, apa pendapat Ustazah? Ustazah cakap panjang-panjang mukadimah, Ustazah punya pendapat apa? Saya mula-mula dengar, tuan-puan sekalian, mula saya baca orang tulis pendek. Saya kata, kenapa cakap macam ni? Peliknya. Hati, saya tak cakap apa-apa lagi. Saya pun dengar sendiri. Bila saya dengar, saya kata, ya Allah, saya faham apa yang Ustaz ni sampaikan. Dan sebab apa saya faham? Sebab saya lalui. Dan saya tak salah kalau orang awam boleh salah faham. Saya tak salahkan orang awam kalau mereka salah faham. Sebab orang awam tidak melalui proses tersebut. Saya melalui proses tersebut sentiasa. Proses apa? Tuan-puan sekalian, bila saya mengajar, saya akan baca kitab. Kalau saya nak, ada orang minta kuliah untuk tafsir, saya akan baca kitab tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Fizilal, ada beberapa tafsir, ada 4-5 tafsir. Macam dulu kan buat ni. Bila saya baca tafsir Al-Quran, tuan-puan sekalian, contoh saya baca satu ayat, saya memang faham lain. Maksudnya soalannya saya faham kanan. Ini yang saya faham.
Kemudian bila saya baca syarah daripada para alim ulama tafsir, saya mula kata, ya Allah, aku salah faham. Bukan ini sebenarnya dimaksudkan dengan firman Allah ni. Sebab ulama ni sangat mahir. Dari sudut kepakaran bahasanya, balaghahnya, syarahnya dan sebagainya. Saya pun kata, ya Allah, salah kefahaman saya. Rupanya Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah ini sekian-sekian. Dan Ibnu Abbas memang didoakan Nabi khusus untuk menjadi mahir penafsir Al-Quran. Contoh surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila ada cerita lah sikit, Sayyidina Umar minta sahabat-sahabat Nabi ini, Sayyidina Umar tanya, sahabat Nabi yang lain yang dah lama juga dengan Nabi yang berusia, bila sahabat Nabi ni tak boleh terima yang Sayyidina Umar bawa Ibnu Abbas dalam mesyuarat. Ibnu Abbas muda lagi, umur baru 16-17. Tapi bawa dalam perbincangan yang besar, mesyuarat peringkat negara dunia dan sebagainya. Lepas tu kan, saya bila baca kisah tu, lepas tu Sayyidina Umar pun kata, baiklah sekarang apa pendapatmu dengan penurunan ayat Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath? Sahabat-sahabat Nabi yang masing-masing yang veteran ni, yang umur 40-50, yang dah lama ni, beri pendapat sekian-sekian. Lalu Sayyidina Umar pun minta, sekarang Ibnu Abbas, apa pendapatmu dengan penurunan firman Allah ini? Lalu Ibnu Abbas pun menjelaskan, ayat ini turun sebagai tanda-tanda bahawasanya Nabi SAW dekat sangat dengan kewafatannya. Sangat amat dekat. Ini adalah ayat surah yang terakhir. Sebagai ulama kata surah terakhir, Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Ada yang kata ini adalah surah ataupun ayat kedua yang terakhir. Masya Allah. Dan kenapa? Ya, ayat itu berkaitan dengan kewafatan Nabi sebab kemenangan itu sudah hampir tiba dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi selama ni pun saya faham sebagaimana yang difahami ni. Tiba-tiba bila tengok kepada alim ulama syarah, saya salah. Hadis Nabi pun sama. Sebab itu tuan-puan sekalian, saya bila syarah hadis Nabi, saya guna kitab. Saya jadi tak berani. Ada hadis Nabi yang very simple. Contoh Al-Haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, bila saya baca hadis Nabi, An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagai daripada iman, tuan-puan sekalian, dulu saya sebut pasal kebersihan lah. Tapi bila saya baca kitab Riyadhus Salihin, bila disyarahkan oleh para alim ulama, An-nazafatu syatrul iman, disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih, An-nazafatu syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan pendapat yang kuat mengatakan an-nazafatu ini adalah membawa maksud wuduk. Sebab itu hadis itu dimulakan as-salatu diya'un. Solat itu cahaya. An-nazafatu syatrul iman. Subhanallah. Selama ini saya sebut an-nazafatu kebersihan, jaga kesucian, sekian-sekian kebersihan. Tetapi bila baca kitab Riyadhus Shalihin disyarahkan oleh ulama mutabar mengatakan kalimah an-nazafatu itu merujuk kepada wuduk. Siapa yang ambil wuduk itu sebagai pada iman. Sebab besarnya pahala wuduk. Saya pun kata betul lah, sebab itu sampai ambil wuduk ini separuh daripada iman. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Sebab itu saya sebagai orang yang melalui proses, bila Al-Fadhil Ustaz tersebut menyebutkan hal itu, saya terus faham. Saya kata ini memang betul. Sebab saya sendiri pun banyak bila baca hadis Nabi, saya faham lain. Bila baca syarah ulama yang muktabar, tuan-tuan guru yang mengajar, ya Allah, rupanya itu penjelasannya. Ini maksud sebenar yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Ini maksud sebenar yang nak disampaikan oleh firman Allah. Tapi bagi orang awam, memang logik salah faham. Orang awam memang logik salah faham. Sebab orang awam tak faham, tidak melalui proses yang saya lalui. Sebab itu, sebagai orang yang melalui proses, saya bukan kata saya ilmuwan. Tidak, saya bukan agamawan, saya bukan ilmuwan. Saya penyampai ilmu saja. Sebab saya baca kitab. Jadi, bagi saya melalui proses, saya share apa yang saya rasa. Bukan sebab, Ustazah ni dah tahu dating mana, grup ni, Ustazah ni apalah. Kita bersetuju dengan satu perkara, bukan bermaksud kita setuju dengan semua perkara. Tuan-tuan saya kena faham. Kita bersetuju dengan satu hal berkait dengan seseorang, bukan kita bersetuju dengan semua perkara. Ini masalah masyarakat kita. Labeling, Masya Allah, asabiyah,
Asabiyah terlalu asabiyah ekstrim. Asabiyah faham ya, terlalu berpuak-puak. Dan ini perbuatan tercela. Nabi mencela perbuatan asabiyah. Perbuatan asabiyah ni macam mana? Kalau kita tak suka grup tu, kalau grup tu sampai ke kebenaran pun, kita takkan nampak kebenaran. Dan kalau grup tu sebenarnya bukan buat salah besar pun, tetapi kita akan jadikan ia sebesar-besarnya. Dan saya nampak keadaan ini berlaku, tuan-puan sekalian, bukan daripada salah satu grup mampap ni, tetapi dua-dua kan, ada je sentiasa. Yang menjadi musibah besar adalah kepada ummah lah, Masya Allah. Lepas tu saya dengar pula asatizah yang kedua, Masya Allah, semalam kan, dan sebagainya, berkait dengan mimpi. Ya, mungkin betul lah kita kata kalau mimpi macam tu tak perlu cerita dan sebagainya. Okey, itu hal lain lah. Tapi bila dengar betul-betul, okey, bukannya beliau mengatakan, Al-Fadhil Ustaz tersebut mengatakan bahawasanya Nabi masih ada di akhir zaman. Sebab saya dengar ceramah tersebut 30 minit. Yang orang potong 5 minit kan, tak sampai 5 minit. Tapi saya dengar balik yang 30 minit, Masya Allah, diceritakan secara jelas. Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwarkan ceritakan secara jelas. Secara jelas disebutkan. Tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad SAW, bla bla bla, Nabi Muhammad gini-gini. Lepas tu diceritakan. Dan itulah part yang dipotong. Tuan-puan sekalian, orang yang memotong bahagian tersebut dengan niat untuk menyebabkan fitnah. Sebab itu Nabi sebut al-fitnatu asyaddu, bukan firman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Ada orang bunuh seorang, keburukannya pada dialah, dan ialah musibah lah bagi yang dibunuh, dan dialah yang buruk, dia akan diseksa di akhirat kalau dia tak bertaubat. Dia akan dikenakan hukuman di dunia. Tapi fitnah, dia membunuh banyak hati manusia. Fitnah, dia merosakkan iman manusia, merosakkan hubungan silaturahim, merosakkan ummah, merosakkan agama ini. Tuan-puan sekalian, agama ini bukan rapuh, bukan sekarang ini jatuh. Agama Islam di Malaysia, umat Islam di Malaysia, saya tak tahu negara lain, bukan jatuh kerana orang bukan Islam. Orang bukan Islam tepuk tangan tengok kita sama-sama ilmuwan, kita sama-sama masyarakat ummah saling jatuh menjatuh, saling hina menghina, saling kecam mengecam, keji mengeci, maki memaki. Subhanallah. Memang benarlah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman. Orang yang berakhlak, yang beradab tidak dihormati lagi. Para alim ulama tidak dirujuk lagi. Kerana sama-sama alim ulama, dan dia macam ni, kita boleh kenal pasti. Ada alim ulama yang tidak pernah menggunakan, ataupun alim ulama yang yang tetap dengan akhlak yang mulia. Follow lah, subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, Ustazah ni belah mana ya? Macam Ustazah ni tak ada belah mana. Saya tak ada, saya macam ni. Nak kata natural, sebelah sana, ya Allah, saya banyak ambil ilmu daripada kedua-duanya. Dua-duanya ada ilmu yang bagus, yang hebat, yang benar. Saya ambil kedua-duanya. Belah sini pun saya baca, belah sini pun saya dengar ceramah, belah sini pun saya dengar ceramah, belah sini pun saya baca. Buku daripada belah sana pun saya beli, buku yang sebelah sini pun saya beli. Walaupun ada orang kata Ustazah Asmat ni Wahabi lah. Sebab apa? Sebab gini. Ustazah Asmat ni lah. Yang kata saya New Age lah, apalah, macam-macam lah kan. Jadi tuan-puan sayang, kita fokus apa? Belajar. Kita baca kitab. Kita belajar. Kalau boleh saya tidak mahu dikaitkan dengan mana-mana, bukan sebab tak ada stand. Ada stand. Ada pendirian. Tetapi memikirkan untuk maslahah ummah, maka saya lebih suka menjadi orang yang mendamaikan. Jadi saya berpendapat bahawasanya sebelah sini mungkin ada kesilapan, tersilap dalam memilihkan perkataan yang tepat. Sebelah sana pula ada tersilap mengulas apa, ataupun tersilap faham. Faham ya? Belah sini salah faham, belah sini salah perkataan. Macam itulah. Dan boleh jadi sebenarnya dua-dua sebenarnya tidaklah melakukan apa-apa kesilapan yang besar. Dua-dua tidak melakukan kesilapan yang besar. Dan siapalah saya untuk jadi pendamai? Saya bukan siapa-siapa. Saya ni sebenarnya fikirkan kepada follower sajalah. Saya ni lebih fikirkan kepada sahabat-sahabat, bukan fikirkan diri saya.
Jadi saya harap apa yang saya kongsikan tu jelas. Kesimpulan ya, sahabat-sahabat, kesimpulannya selepas ini apa-apa yang berlaku, isu viral lagi-lagi melibatkan agama kita, dan siapakah yang bawa agama? Agamawan lah, orang ahli agama. Betul kan? Ilmuwan kita, saya sendiri, sahabat-sahabat semua, pertama, jangan terlalu cepat untuk membuat ulasan, sama ada tulisan ataupun perkataan. Bagi dulu masa pihak-pihak untuk beri penjelasan. Okey? Jangan lagi, sebab kita kecewa sangat. Kita kata, kenapalah Ustaz ni cakap macam ni? Kenapalah Ustaz ni? Kita kecewa kan? Dan kita rasa berkobar-kobar nak mempertahankan agama Allah ni. Bertahan-tahan ni. Boleh jadi kita, bagi masa. Penting sangat pause tu. Bagi masa. Sebab itu saya makan masa. Sehari saya pun baca penjelasan orang ni. Penjelasan orang ni. Saya pun berkata, Alhamdulillah saya semakin faham. Bagi saya ada hikmah. Ada hikmah yang besar. Perkara tersebut berlaku ada hikmah, muslimin-muslimat. Ada hikmah. So, dan tentu Allah tidak sia-siakan. Tetapi bagi pencari hikmah, dia akan jumpa hikmah. Tetapi bagi orang yang mencari musibah, dia akan dapat musibah. Masya Allah. Walaupun perkara tu berlaku pada saya pun, masa saya teruk kena hentam pasal bab isu solat Jumaat tu kan. Apa yang orang tak sebut pada saya kan. Saya cuba mencari hikmah. Kalau saya cari musibah, saya berhenti dah ceramah tu masa kan. Saya berhenti. Sebab padang ini, saya nak sebut, kejam. Padang dakwah ni, medan dakwah ini kejam. Masya Allah. Kejam apabila melibatkan media sosial. Sangat kejam. Saya dipanggil betina, perempuan, iblis, syaitan. Dipanggil, macam-macam. Ajaran sesat, macam-macam lah. Atau apa sekali. Jadi, nak katanya, ini padang yang, kalau kita ini adalah penceramah yang tidak, maksudnya yang jarang menyentuh isu semasa, maka tak ada isu lah. Jadi saya ni, bahagian yang selalu sebut isu semasa bukan apa yang, bukan untuk kepentingan saya. Saya fikir ada kebaikan untuk saya bercakap. Macam itulah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita ada lebih kurang ramai juga yang turut hadir sama. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita sahabat dunia akhirat dia. Walaupun kita mungkin ada tak sefahaman, tetapi sebab kita semua nak syurga kan. Tolak tepi lah tak sefahaman tu. Saya tahu mungkin ramai tak bersetuju dengan saya ni. Ustazah backup, Ustazah cover, Ustazah sekian. Saya tidak ada masalah kalau tuan-puan tidak suka saya. Tak ada masalah tuan-puan tak bersedia. Tapi kita sama-sama berusaha ya, sama-sama menuju ke syurga Allah. Jadi memaafkan, bersangka baik, dan saya suka mendoakan. Dua-dua saya doa. Doa belaka umum, ya Allah berikanlah petunjuk, hidayah, kebaikan, rahmat, kasih sayang, perlindungan kepada semua alim ulama yang berada di Malaysia, kepada semua para ilmuwan, kepada semua para asatizah, untuk membawa kebaikan kepada ummah. Macam itulah kan, doakan semua, bukan pilih-pilih nak doa sebelah sini, doa semua sebab kita yakin semuanya nak bawa kepada kebaikan. Masya Allah. Sahabat-sahabat, sekarang dah pukul 8.20, tinggal 10 minit lagi kita kena habiskan kuliah. Kita 15 minit lah sebab kita mula lambat tadi 8.35. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Okey, tak usah penjelasan tu. Okey ya. Saya takut tu kalau cik suami macam susah hati tu, dia bimbang. Lepas ni teruklah tu isi dia kena hentam. Tapi tak ada masalah lah kan kena hentam tu. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Sekarang kita nak sambung kuliah kita, kitab Riyadhus Shalihin. Ini CD yang keberapa Ustaz? 106. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin kita yang ke 106. Ingat atau tidak, masya-Allah, pada Jumaat yang lepas kita telah pun membacakan, Jumaat lepas pun cerita lain, masya-Allah, bab Rejab. Saya pun tak sambung lagi bab Rejab. Tak apa, kita kena baca hadis ni dulu. Siapa yang baru follow, tuan-puan, saya sarankan sangat beli kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ni, kerana inilah kitab yang kita gunakan. Kita dah masuk siri yang ke-106, dah masuk bab yang ke-5, masuk lagi dalam bab muraqabah. Dan pada hari ini kita akan membacakan satu kisah yang sahih daripada hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita letak tepi sekejap
yang kita tak sefahaman, yang kita tak setuju, yang kita sedih, yang kita tak suka, tolong tepi kejap tuan-puan sekalian. Marilah menikmati manisnya majlis ilmu yang kita ada saat ini, kan? Manisnya kata-kata Nabi, kisah Nabi. Dan kisah ini sangat menarik tuan-puan sekalian, dan kita akan dapat pengajaran yang begitu banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Lebih kurang dalam 7K ke 8K campur 3. Kita ada TikTok, kita ada IG, kita ada FB. Okey, subhanallah. Dengar ya kisah ni. Kisah ini daripada hadis Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Saya sedang membacakan muka surat 86. Masih lagi tajuk muraqabah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang. Berapa orang? 3 orang. Dari kaum Bani Israel yang terdiri daripada penderita sakit kusta. Sakit kulit kusta tu yang bernanah-nanah, busung, orang semua mesti nak jauh. Penyakit berjangkit kulit yang sangat bahaya. Penyakit kusta. Yang kedua, si botak. Si botak ni bukan sebab tua, tapi penyakit botak. Maksudnya mungkin daripada muda lagi dia dah botak. Penderita sakit kusta, si botak dan si buta. Orang buta yang menderita sakit buta. Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji mereka. Allah nak test mereka. Allah nak uji mereka. Tuan-puan sekalian, Allah juga sentiasa menguji kita. Apa yang berlaku semalam, isu yang viral berlaku semalam, kemarin dulu, esok, lusa dan sebagainya, kita tuan-puan sekalian, apa yang berlaku di media sosial, di dunia nyata, kita kena ada mindset apa? Allah nak test kita. Allah nak uji kita. Itu dah disebutkan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Mati dan hidup sebagai satu ujian sepanjang hidup kita. Apa yang berlaku dari dalam atau dari luar ke dalam adalah kaedah Allah nak test dan uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya? Jadi, ujian test isu viral semalam, mari kita muhasabah, kita lulus atau tidak. Adakah hasil daripada ujian tersebut kita dapat akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk? Kita beri respon yang baik ataupun respon yang buruk? Masa penilaiannya, Allah nak nilai, Allah beri satu peristiwa untuk sebagai satu test ataupun ujian, sama ada kita tergolong di kalangan orang yang baik amalannya, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, baik perkataannya, ataupun sebaliknya. Dan ini berlaku sepanjang hayat sehinggalah mati. Subhanallah, Allahu Akbar. Sama ada dalam skala kecil ataupun skala besar. Sama ada berlaku direct pada kita ataupun tidak kepada kita direct. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok hadis Nabi ini, Nabi sebut apa? Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang malaikat kepada mereka. Mereka bertiga ni, penyakit kusta, botak dan juga buta. Subhanallah. Dan berkata, maka sang malaikat mendatangi penderita kusta dan berkata, first, malaikat ini pergi jumpa yang penyakit kusta dulu. Lalu berkata, keadaan seperti apa yang engkau inginkan? Engkau mahukan apa? Apa yang kau inginkan dalam kehidupan kamu? Keadaan apa? Lalu pesakit kusta itu menjawab, warna kulit yang indah dan kulit yang sehat. Di samping itu, penyakit yang membuatkan orang jijik kepadaku ini lenyap daripada diriku. Lantas sang malaikat pun mengusapnya. Dalam sekejap ataupun dalam sekelip mata, lenyaplah penyakit yang menjijikkan tersebut dari sekujur tubuhnya dan ia dikurniakan warna kulit yang bagus. Sang malaikat bertanya lagi, harta apakah yang engkau inginkan? Lalu dia menjawab, unta. Atau dia mengatakan sapi. Perawi hadis ini ragu antara unta ataupun sapi. Lalu dikurniakan unta yang bunting, maksudnya unta yang mengandung. Kemudian malaikat mendoakan semoga Allah beri keberkahan kepadamu atas unta ini. Unta yang mengandung, dan dikatakan lepas unta itu beranak pinak sehingga kan penuh lembah. Maksudnya lembah ni kawasan yang luas sampai banyak unta. Dia jadi orang yang mempunyai kulit yang bersih, penyakit kulit dia pun sehat, dan untanya juga beranak pinak jadi kaya raya.
Selanjutnya, sang malaikat mendatangi si botak, jumpa si botak pula. Kemudian ia berkata, keadaan seperti apa yang engkau inginkan? Kamu mahukan apa? Apa keinginan kamu? Lalu si botak menjawab, rambut yang bagus dan hal-hal yang menyebabkan orang merasa jijik kepadaku hilang. Aku nak ada rambut yang baik, rambut yang bagus, yang cantik. Tuan-puan sekalian, dan apa-apa yang menghilangkan kejijikan tu hilang. Tuan-puan sekalian, sama ada perempuan ataupun lelaki, disebut ya di dalam hadis. Ya, hadis Nabi SAW berkenaan dengan rambut kita ni tuan-puan sekalian. Masya Allah, Ustaz boleh carikan tak? Dalam bab penjagaan rambut, sebenarnya dalam Jatah Mufti ada buat ulasan. Cuma saya takut saya tersilap ya. Apa yang saya ingat mafhum daripada hadis Nabi itu, Nabi berpesan supaya jaga rambut. Kerana rambut itu adalah mahkota ataupun perhiasan yang perlu dipelihara. Jadi, dalam proses menjaga rambut ni, tuan-puan sekalian, sebab itu si botak ni sampai dia menjadi bahan ejekan. Maksudnya penting sangat sampai dia ni bila ditanya, apa yang kamu inginkan? Dia tak sebut yang lain, sebut supaya nak ada rambut. Maksudnya pentingnya rambut. Jadi tuan-puan sekalian, dalam bab penjagaan rambut sama ada lelaki dan perempuan, memang dituntut untuk kita jaga. Rasulullah juga sangat menjaga kekemasan rambut. Okey, ramai orang yang ada orang viralkan itu satu video berkenaan dengan video saya sendiri berkenaan dengan teknik rebonding. Masya Allah, dari segi hukumnya tuan-puan sekalian, secara jelas saya selalu ulang, teknik rebonding tak salah. Tak salah dari segi hukum sebab ia bukan membuat perubahan yang kekal. Tuan-puan kena faham teknik rebonding tidak salah dari segi hukum, hukumnya adalah harus. Sama ada orang yang rambut lurus nak buat keli-keli sikit, rambut lurus nak buat kerinting, ataupun orang yang rambut kerinting dia nak buat lurus, ataupun orang yang rambut kasar lepas tu nak buat halus, nak jadi, yelah ada orang rambut tu mengebang kan, jadi mengebang, bila buka tudung mengebang, pakai minyak rambut pun masih lagi mengebang. Jadi dia buat teknik rebonding. Tapi kena dengar sampai akhir ya. Dia ada beberapa kaedah. Saya sebut rebonding je, tapi bila saya baca-baca, oh sebenarnya nama ini lain. Straightening ke apa nama ya? Yang ni rebonding, yang ni sekian-sekian. Bahkan saya sebenarnya dah berapa kali berjumpa dengan pemilik salon yang buat salon muslimah dan sebagainya. Jadi, dalam bab buat teknik rebonding, tuan-puan kena jelas beberapa perkara. Ada teknik yang meluruskan ni guna alat, itu tidak ada keraguan. Sebab apa? Alat tu dia akan membuatkan rambut jadi keli tu, keli jadi lawa, rambut panjang jadi macam atas lurus, keli kan, blonde kita panggil. Okey, subhanallah. Yang tu tuan-puan sekalian, tak ada masalah sebab dia guna alat, ada yang gulung-gulung, ada yang guna alat pemanas. Itu tak ada isu lah. Maksudnya, alhamdulillah, itu yang paling diyakini lah. Cuma, bila tuan-puan nak gunakan teknik yang permanen. Maksud permanen ni, rambut takkan permanen sebab dia akan semakin tumbuh. Dia boleh tahan 1 tahun, boleh tahan 8 bulan, 6 bulan. Faham ya? Dia memerlukan proses yang lama sampai 5-6 jam. Lama proses tu. Dia sapu ubat, lepas tu proses pengeringan, lepas tu sapu lagi, proses pengeringan. Isunya pada ubat tersebut, pada bahan yang digunakan. Yang pertama, suci atau tidak. Kalau bahan itu tidak suci, maka rambut itu dilapisi ataupun telah diserap dengan bahan yang bernajis. Faham ya? Jadi kalau bernajis, solat kita tidak sah. Isunya pada bahan. Kedua, cuba tengok teknik tersebut. Sebab ada yang saya dengar penjelasan daripada pemilik salon sendiri, orang yang memang buat proses ini, yang belajar proses ini, bila saya tanya, bahan tersebut menyerap ke dalam rambut ataupun meliputi di luar rambut. Kan? Kalau ini rambut lah, macam mana ya? Ya, ini rambut. Adakah bahan itu meliputi di luar rambut ataupun masuk ke dalam rambut seperti inai? Ada yang mengatakan kepada saya, pemilik yang buat praktikal dan dia pergi kursus, pergi sana sini ni, yang dia buat ni, yang praktis ni, dia kata dia meliputi rambut, di luar rambut, meliputi di luar rambut. Sebab itu rambut dan ia kekal. Maksudnya kalau rambut tu kan sampai 6 bulan ke 1 tahun. Maksudnya dia tidak, bila kena air, dia kalis air lah, dia kalis air. Ada yang kata dia masuk ke dalam rambut.
Rawatan tu masuk, bahan kemikal yang digunakan masuk ke dalam rambut, membuatkan rambut tu sentiasa lurus saja. Jadi sebab itu saya jawab secara umum, saya kata sekiranya bahan itu bersih dan suci dan ia menyerap kepada dalam rambut, maka tak ada masalah dari segi hukumnya harus. Dia bukan, tuan-puan sekalian, Masya Allah, hari ini ramai. Tu cerita lain pula. Saya nak sebut pasal rambut sebab minta maaf, saya sebut pasal botak ni. Kenapa sampai dia minta sebab rambut ini? Ada jumpa tak Ustaz pasal rambut, nak kata Nabi tekankan pada kita supaya cara jaga rambut. Rasulullah SAW berada di masjid suatu ketika. Kemudian masuk seorang lelaki yang berambut dan berjanggut mengerbang. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada lelaki itu dengan tangannya agar memperelokkan rambut dan janggutnya. Lelaki tersebut melakukan dan datang kembali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah ini lebih baik daripada salah seorang daripada kalian yang kusuk masai seperti syaitan? Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, bayangkannya, Nabi sampai sebut, Nabi tengok ada lelaki yang rambut mengerbang, lepas tu kita panggil apa, janggutnya juga mengerbang. Maksudnya tidak dirapikan. Lalu Nabi mengisyaratkan, mungkin Nabi beri isyarat lah. Nabi beri isyarat. Wallahualam bagaimana Nabi beri isyarat. Kalau saya, anak perempuan saya yang tak sikat rambut, memang saya kadang mulut ni, kalau saya sendiri, anak perempuan ataupun anak lelaki tak sikat rambut, tak rapikan rambut, turun kat rumah kita 2 tingkat kan, saya memang suruh Atikah naik, Sarah naik, sikat rambut elok-elok, pakai minyak rambut tu. Maksudnya kita ni memang tak suka tengok anak kita rambut mengebang, lelaki ke perempuan tak terurus. Saya kata, rambut macam tak mandi, rambut macam apa ni, rapikan, sikat, macam tu kan. Nabi pun bagi isyarat. Bila ada orang yang berpenampilan tak kemas, Nabi bagi isyarat supaya rapikan. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata, alaysa hadha khairan min ayatiya ahadukum sa'ira ra'si ka'annahu syaitan. Nabi kata, bukankah ini lebih baik daripada salah seorang daripada kalian yang kusuk masai seperti syaitan? Kalau kita fikir, macam Nabi sebut macam syaitan. Macam kasar kan? Tapi nak kata Nabi berinya penekanan berkenaan penjagaan rambut dan juga janggut. Ada lagi. Subhanallah. Imam As-Sayuti menyebutkan, ada lagi ni pasal hadis ni panjang, penerangan pasal panjang. Kepala bayi puasa. Okey, Masya Allah. Okey, subhanallah. Ada banyak lagi lah yang menjelaskan. Saya nak bagi tahu perempuan, jagalah rambut kita. Kan minyak ke pergi buat rawatan salon tak ada masalah. Kan rambut kita dah rosak, pergi buat rawatan, pakai tonik rambut lah, berbelanja untuk rambut. Ada orang kata, saya pakai minyak masak je, saya pakai minyak zaitun je. Tak ada masalah kalau ia baik untuk rambut dan rambut boleh dirawat. Tapi ada orang sampai berbelanja beratus. Kan kita dengar, sampai beratus pergi rawat rambut. Yelah, nak rambut sehat, rambut kuat akar dia, dan rambut tu elok saja. Lepas tu ada yang kata, membazir lah sampai beratus, baik derma. Ini orang yang tak faham. Sebenarnya tidak membazir. Kalau kita nak jaga kesihatan rambut, itu bukan dalam bab membazir. Sebab memang kita disuruh dan Nabi juga menyuruh untuk kita menjaga dan merawat rambut. Sebab itu salah satu daripada keindahan dan rawatan. Keindahan dan juga mahkota. Tetapi yang membazir itu apabila telah melakukan perbuatan sekian-sekian sehingga kan di luar batasan, kemudian ditunjuk, dipertontonkan pula rambut untuk dibanggakan, itu dilarang. Sebab itu dalam buat teknik debonding pun, niat itu kena jelas. Untuk suami, untuk diri sendiri. Tapi jika niat untuk dipertontonkan kepada orang luar, untuk diperlihatkan kepada orang luar, maka haram. Ya, buat rambut cantik-cantik, lepas tu dipertontonkan di khalayak ramai, haram lah. Memang tak dibenarkan lah. Niat tu memang awal-awal dah salah. Sama juga orang, saya nak tutup bab cerita teknik debonding jaga rambut tu, wahai muslimat. Dari segi teknik tu, tidak salah, hukumnya harus. Yang perlu jadi concern kita adalah bahan yang digunakan, kaedah yang digunakan dalam bahan, suci atau tidak. Dan adakah bahan itu, kita kena confirm betul-betul dengan yang buat, adakah bahan itu meliputi di luar rambut. Sebab kalau meliputi di luar rambut, maka
mandi wajib kita tidak sah sebab air ketika kita mandi wajib tidak sampai kepada rambut. Faham ya? Jadi terhalang untuk sampai kepada rambut. Tapi jika ia menyerap, maka ia seumpama seperti inai, hukumnya harus. Jadi berhati-hatilah tuan-puan sekalian, kita bimbang ya dalam kita nak menjaga rambut, jaga kecantikan dan sebagainya, kita ada buat perkara yang salah. Hari ini kita tengok banyak jenis rawatan dan saya ada kawan-kawan yang buat kerja-kerja rawatan ni. Ramai hari ni yang buat hidung, yang kita nampak hidung terletak cantik. Sebab kita tahu orang Melayu kita hidungnya macam mana. Biasanya mancung tu ada keturunan sekian-sekian. Bukan nak kata orang Melayu tak ada hidung mancung, memang ada. Tapi kita boleh lihat ada sesetengah orang, kalau public figure lagi boleh perasan, bentuk hidung dah lain. Dan ramai yang buat, ada yang inject tu tengok bahan dia. Tetapi ada yang jadi kekal tuan-puan sekalian. Fatimah bangun tidur. Ada yang letak implant ataupun dia letak, kita sebut apa ya? Ada yang letak implant ataupun ada yang letak Allahu Akbar. Pergi ke Abi, Fatimah pergi ke Abi. Pergi cari Abi. Okey, Fatimah cari Abi. Fatimah baru bangun tidur. Okey. Ada yang letak ni. Kita sebut apa? Implant ya. Jadi mancung elok. Macam-macam lah, hukumnya haram. Buat ubah suai secara kekal, hukumnya haram. Tanam rambut, tanam kening rambut. Rambut kalau disambung, rambut dia pendek. Lepas tu, dia beli rambut. Lepas tu sambung, hukumnya haram. Menyambung rambut, hukumnya haram. Memang ada orang jual rambut. Rambut original. Memang negara-negara tertentu tu negara-negara miskin, orang perempuan di sana bela rambut panjang. Lepas tu, bela cantik-cantik, minyakkan, potong, jual. Memang. Dan memang di pasaran kita banyak jual rambut original manusia dan rambut disambung. Sebab tu ada artis-artis, bukan artis Malaysia je, peringkat antarabangsa pun, kejap rambut pendek, kejap rambut panjang. Dia bukan rambut palsu tu, dia sambung. Jadi memang nampak macam ori. Jadi tu apa sekarang, hukum menyambung rambut adalah haram. Tanam rambut juga. Jadi sebab itu sebenarnya ada je rawatan hari ni nak supaya rambut tumbuh. Minta maaf ya, kita kena bacakan juga cerita ni. Bila malaikat jumpa si botak, lalu malaikat bertanya, apa yang kamu inginkan? Si botak kata, aku ingin rambut yang cantik. Dan rambut yang cantik, rambut yang bagus. Dan apa yang membuatkan orang jijik kepadaku dilenyapkan. Lantas sang malaikat mengusapnya. Dalam sekelip mata, lenyaplah penyakit yang menyebabkan orang rasa jijik kepadanya. Dan dia dikurniakan rambut yang cantik, rambut yang bagus. Sang malaikat bertanya lagi, harta apakah yang engkau inginkan? Dia menjawab, sapi. Lalu dia dikurniakan sapi yang bunting, biri-biri yang bunting. Lalu dia beranak pinak. Kemudian malaikat mendoakan semoga Allah memberikan keberkatan ke atas sapi ini. Yang terakhir, malaikat mendatangi orang yang buta. Lalu ia berkata, apakah yang engkau inginkan? Dia menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga saya dapat melihat orang-orang. Lantas sang malaikat mengusapnya. Dalam sekejap Allah mengembalikan penglihatan matanya. Saya malaikat bertanya lagi, harta apakah yang engkau inginkan? Dia menjawab, kambing. Ia pun digunakan kambing yang hampir beranak. Masya Allah, hampir berbunting jugalah yang nak beranak. Kedua unta dan sapi ini pun mulai beranak. Demikian pula kambing ini melahirkan anak-anaknya. Beberapa waktu kemudian, si penderita kusta mempunyai unta sepenuh lembah. Si botak mempunyai sapi sepenuh lembah. Dan si buta mempunyai kambing sepenuh lembah. Tuan-puan sekalian, kena faham, lembah ini biasanya dia berada di antara dua bukit ataupun dua gunung. Jadi, bukit, lembah, bukit lagi. Jadi, nak bayangkan, ketiga-tiga orang ini, Allah hantar malaikat untuk tes, untuk uji. Ayat dimulai daripada awal, Allah menghantar malaikat ini untuk tes, untuk uji. Kita pun sama. Allah memang mengutuskan kita di sekeliling kita ini, kan, ujian-ujian yang tanpa henti. Untuk tes. Sejauh mana kita kekal jadi orang yang baik. Kekal jadi orang yang soleh. Kekal jadi orang yang berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam menulis. Tahan nak tulis. Sebab boleh jadi apa kita tulis itu kita akan sesali. Sebab rupanya kita tulis sebab kita salah faham. Kita menyesal. Nak tarik balik orang dah share. Nak tarik balik orang, mungkin kita boleh delete. Tapi kalau orang dah share, oh, Ustazah, kalau kita delete yang kita share tu, kalau orang pre-screen, kalau orang bukan share, orang bercakap, orang pas-pas apa yang kita tulis itu melalui percakapan, macam mana kita nak delete? Aduh, sebab itu memang kena sabar bila ada isu viral ni. Tengok tu betul, perhatikan dulu sebelum kita nak cepat-cepat mengulas. Okey.
Tuan-puan dimati Allah sekalian, ingat ya, kisah ini daripada riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Nabi cerita tentang 3 orang lelaki. Seorang kusta, seorang botak, seorang buta. Ketiga-tiga minta semua penyakit dihilangkan dan ketiga-tiganya dihilangkan. Subhanallah, yang buta boleh tengok semula, yang botak rambut sekelip mata cantik, yang kusta pula sehat, cantik. Dan mereka ketiga-tiganya dikurniakan apa yang dikehendaki berupa unta, sapi dan sebagainya. Dan semua binatang ternak itu beranak pinak dengan sangat banyak dan cepat sehingga memenuhi lembah. Maksud lembah ni saya tak tahu berapa keluasan. Nak sebut ekar ke mungkin hektar. Nak kata banyaknya. Maksudnya melimpah-limpah kekayaan. Subhanallah, kedua unta dan sapi ini mula beranak. Demikian pula kambing ini melahirkan anak-anaknya. Beberapa waktu kemudian, si bernama kusta mempunyai unta sepenuh lembah, si botak juga sepenuh lembah semuanya. Setelah itu, sang malaikat yang sama mendatangi lagi orang yang dahulunya menderita kusta dalam rupa sebagaimana si penderita kusta ketika masih menderita kusta. Ia berkata, subhanallah. Okey. Sang malaikat yang sama mendatangi lagi orang yang dahulunya menderita kusta dalam rupa sebagaimana. Lepas berlalu banyak, berlalu berapa lama berlalu, malaikat mendatangi lagi. Tetapi mendatangi pesakit kusta yang kembali semula sakit kusta. Allahu Akbar. Ia berkata, lalu penderita kusta berkata, saya adalah orang miskin yang telah kehabisan bekal dalam perjalananku, sehingga tidak ada yang dapat menyampaikan diriku ke tempat tujuanku pada hari ini melainkan Allah. Oleh kerana itu, atas nama Allah yang telah memberi kurnia kepadamu warna kulit yang indah dan bagus dan sejumlah harta. Okey, ceritanya tuan-puan sekalian, malaikat ni datang. Tadi sebenarnya saya tahu kisah ni memang dia selalu baca, cuma saya confuse ayat atas tu. Maksudnya, malaikat datang, jumpa yang sakit kusta ni, lalu berkata. Lalu berkata, okey, malaikat datang tapi dalam rupa bukan seperti malaikat dulu, tapi dalam rupa orang yang miskin dan sakit kusta. Lalu malaikat yang berupa lelaki yang sakit kusta ini, maksudnya malaikat ni dia tukar rupa bentuknya menjadi lelaki yang sakit kusta dan lelaki yang miskin. Lalu pun berkata, malaikat kata, saya adalah orang miskin yang telah kehabisan bekal dalam perjalananku, sehingga tidak ada tempat yang dapat menyampaikan diriku ke tempat tujuanku pada hari melainkan Allah. Oleh kerana itu, atas nama Allah yang telah memberi kurnia kepadamu warna kulit yang indah dan bagus dan sejumlah harta, saya meminta kepadamu seekor unta agar saya dapat menempuh perjalananku ini. Maksudnya, malaikat berupa dalam rupa yang demikian dan seolahnya menyatakan sesuatu sebagai ujian. Ini perintah Allah. Lalu ia menjawab, keperluanku banyak sekali. Sang malaikat berkata, sepertinya saya pernah mengenalmu. Maksudnya, pesakit kusta yang telah disembuhkan Allah sakitnya dan telah diberikan kepada daripada Allah kepadanya, subhanallah, harta yang banyak. Bila malaikat test ni, malaikat minta sikit ni, dia kata, oh, keperluanku banyak sekali. Maksudnya jadi orang yang kedekut, orang yang kufur dengan nikmat Allah. Lalu malaikat berkata, sepertinya saya pernah mengenalmu. Bukankah dahulu engkau orang yang berpenyakit kusta sehingga orang jijik kepadamu dan kemudian Allah berikan kurniaan kepadamu? Ia menjawab. Lalu dia menjawab apa? Semua harta ini adalah warisan nenek moyangku dulu dan mereka pun mewarisi dari nenek moyangnya pula. Sang malaikat lalu mengatakan, mencantas kata-katanya, jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikanmu sebagaimana keadaanmu semula. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Si penyakit kusta ini menipu. Dia kata, apa yang kekayaan aku miliki ini ada daripada harta nenek moyangku. Kan, sekian-sekian, bukan kurniaan daripada Allah. Lalu malaikat kata, moga Allah mengembalikan kepada keadaan asalmu. Selanjutnya, sang malaikat mendatangi orang yang dahulunya botak dalam rupa sebagaimana keadaan si botak sebelumnya. Malaikat berupa jadi orang yang botak dan miskin pula. Sang malaikat mengatakan hal yang sama kepada si penyakit kusta. Aku ini orang yang berjalan jauh yang tidak ada harta melainkan Allah. Kurniakanlah, berikanlah kepada aku sekian-sekian supaya aku dapat meneruskan perjalanan. Subhanallah. Dan ternyata si botak itu juga menolak permintaannya sebagaimana diucapkan oleh penderita kusta. Akhirnya sang malaikat itu berkata, jikalau engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikanmu sebagaimana keadaanmu semula. Masya Allah. Terakhir, sang malaikat mendatangi orang yang asalnya buta dalam rupa sebagaimana keadaan si buta sebelumnya. Kemudian sang malaikat berkata, saya adalah orang miskin dan sedang menempuh perjalanan yang kebetulan kehabisan bekal.
sehingga tidak ada yang dapat menyampaikan perjalananku pada hari ini kecuali Allah. Oleh kerana itu, atas nama Allah yang mengembalikan penglihatanmu, saya meminta kepadamu seekor kambing sebagai bekal agar saya sampai ke tempat tujuanku dalam perjalanan ini. Orang yang asalnya buta itu tersebut menjawab, saya dahulu ada seorang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah mana sahaja yang engkau inginkan dan tinggalkanlah mana sahaja yang engkau kehendaki. Demi Allah, pada hari ini saya tidak akan mempersulit kepadamu dengan sesuatu yang engkau ambil kerana mengharapkan redha Allah. Sang malaikat berkata, tahanlah hartamu kerana sesungguhnya kalian semua hanya diuji. Sungguh Allah telah meredai dirimu dan memukai dua orang sahabatmu, sependeta kusta dan si buta. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, cerita ini sentiasa berulang kepada kita hari ini. Sentiasa berulang tuan-puan sekalian. Dua orang yang pertama iaitu kusta dan juga si botak. Subhanallah, bila diberikan kurniaan Allah kekayaan dan kesihatan, lalu dia lupa dan dia kufur dengan nikmat Allah. Bila datang orang yang ingin meminta pertolongan, lalu ia berlaku sombong. Dan akhirnya didoakan oleh malaikat supaya dia itu kembali kepada keadaan asalnya, sakit kusta dan botak dan segala penyakit yang ada pada mereka, dan mereka jatuh miskin kembali. Tetapi bila datang kepada yang ketiga itu si buta, kan, lalu malaikat datang dan rupa bentuk orang yang miskin dan meminta bantuan. Lalu apa kata si buta ini? Dulunya aku juga buta, namun kerana kurniaan Allah maka aku diberikan penglihatan. Dan dulu aku miskin dan Allah berikan kurniaan kepadaku. Maka ambillah apa saja yang engkau inginkan. Ambillah engkau nak apa, ambil saja apa yang engkau inginkan. Berapa banyak dan berapa yang nak ditinggalkan, tinggalkanlah. Lalu malaikat ini kata, tahanlah hartamu, tahanlah hartamu. Sesungguhnya aku ini adalah ujian saja. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cerita ini sentiasa berulang berlaku dalam kehidupan hari ini. Segala harta bukan milik kita. Allah ya Malik, Allah ya Razak, Allah ya Ghani ya Muni. Dan sentiasa ada saja ujian yang datang kepada kita. Kan? Ada orang susah datang minta tolong. Ada madrasah yang mintakan bantuan. Ada tafiz yang sekian. Ada kerja-kerja agama Allah yang datang khabar kepada kita ceritanya okey gini-gini. Sekarang adakah kita ingin menahan harta tersebut? Ataupun kita melihat, ya Allah, sekarang datang ujian kepadaku. Kan, melalui hamba Allah ini, melalui wakil ini, melalui si fulan ini, si fulan ini. Adakah sekarang aku ingin menahan hartaku? Akhirnya, ataupun aku ingin memberikan sejumlah. Kan, subhanallah tuan-puan sekalian. Sebab apa? Siapa yang menahan hartanya untuk diberikan sedekah ataupun infak, maka Allah juga akan menahan, akan menghilangkan hartanya. Tetapi bagi orang yang mengeluar, keluar, maka sebagaimana malaikat, Allah akan tambah. Maka Allah seolahnya hartanya tidak akan berkurang, tapi sentiasa bertambah. Sebab itu, memberi ini bukan hanya untuk si kaya, tetapi justru orang yang memerlukan kena belajar memberi. Kerana dengan dia memberi itulah keperluan dia akan cukup. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita baca penjelasan hadis ini, peringatan akan mengkufuri nikmat Allah, keutamaan bersedekah dan larangan bersikap kikir. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah banyak dah perbincangan pada hari ini. Kita pun dah bacakan hadis daripada riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim. Sudah tentu kita dapat pengajaran yang banyak. Tuan-puan sekalian, sama ada sakit, Allah yang hilangkan. Walaupun kita yang ikhtiar, Allah yang izinkan kita makan ubat yang tepat, jumpa doktor yang tepat, jumpa perawat yang tepat. Begitu juga harta, walaupun nampaknya secara jelas kita yang usahakan, kita yang tak tidur malam. Dan harta ni daripada mak ayah kita contoh kan. Kekayaan ni pada keturunan mak ayah kita contohnya begitu. Tetapi hakikatnya semua itu dengan izin Allah. Kita tak akan mampu berusaha kalau kita sakit. Allah beri kita sihat lalu kita boleh kemampuan berusaha. Allah yang bagi ilham. Allah yang bukakan pintu hati orang nak membeli barang kita. Bukan kita yang buka pintu hati orang tu, Allah yang buka. Dan orang tu dapat rezeki beli barang kita sebab orang tu boleh beli barang yang kita jual sebab Allah beri dia rezeki. Sebenarnya kait semua balik kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, dan Allah akan test harta yang kita ada, suami, anak, isteri, kawan-kawan, adik-beradik, mak ayah, semua ujian bagi kita. Sama ada kita nak lepaskan, kita nak redha atau tidak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat yang saya kasih, yang saya hormati, Masya Allah. Tadi tu ramai juga yang macam komen berkenaan bila saya sebut pasal ni. Tuan-tuan sekalian, hari ini memang betul. Ini 2 minit lah. Memang betul tuan-tuan sekalian, ada duit memang boleh buat apa saja. Memang betul. Ada duit boleh buat apa saja.
Boleh buat apa saja tu apa saja. Ada duit je boleh buat apa saja. Tetapi duit memang tidak boleh sedikit pun untuk buat apa? Buat Allah redha macam ni. Sedekah tu saya bukan sebut pasal duit ya. Sedekah is sedekah. Sedekah boleh dapat redha Allah, boleh dapat rahmat Allah, boleh dapat kasih sayang Allah, sedekah. Masya Allah, betul lah tu. Tapi yang saya sebutkan hal lain ni, duit ni. Masya Allah, ramai hari ni duit boleh buat apa saja ya. Contoh, saya nak sebut dalam sudut ni sebab orang perempuan hari ini, kerana teknologi semakin canggih dan kosnya semakin murah, ramai sangat yang terlibat dengan ubah suai wajah dengan haram. Okey, sekarang ni ada banyak teknologi. Hari tu saya ada peluang untuk bercakap dengan mereka yang terlibat dengan dalam bidang estetik ya. Masya-Allah. Dia ada kaedah apa sekarang kan? Bayarannya ada 80,000 kos dia. Ada kos dia 60,000. Saya sebenarnya tak sangka kos dia begitu. Dia kata, Ustazah sekarang ni ada kaedah, dia panggil tarik saraf muka. Tarik saraf muka ya. Tarik saraf muka, dia macam doktor akan buat satu prosedur. Dia tarik saraf muka, saya tak tahulah macam mana, tapi saraf muka ke ataupun bukan saraf, saya tak tahulah apa ya. Nerve tu saraf kan. Tarik, lepas tu ikat. Maksud ditahan di satu tempat. Macam tu. Dia kata kalau dibuat tu, maksudnya walaupun umur 50, umur 60, dia tak jatuh. Maksudnya pipi apa terletak elok, tegang, elok saja. Lepas tu saya kata, oh ada kaedah macam tu. Lepas tu bahan-bahan kaedah dia guna tu macam mana ya. Lepas tu saya tanya, kos dia berapa? Tengok tempat Ustazah, ada kos 80,000. Saya 80,000? Ya, ada tempat 60,000. Tapi di tempat kami ni murah je Ustazah. Oh, macam tu kan. Tapi di tempat saya bekerja tu kan murah je, dan 20,000. 20 ke 30,000 macam tu lah. Subhanallah, bayangkan tuan-tuan sekalian, untuk tarik muka bagi tegang ni, dan dia kata ia macam permanent Ustazah. Dia tak akan memang walaupun umur 50 ke 60 ke apa ni, dia akan tetap tegang. Sebab sebenarnya Allah buatkan kita melalui proses. Saya jumpa orang-orang tua, Masya Allah, yang melalui proses penuaan. Orang tua kan, alah kita akan tua, pipi jatuh kan, gelebeh sikit gini. Sebenarnya comel. Sebab tu saya pergi pondok-pondok kan, makcik-makcik tu umur 60-70 kan. Saya kata, ya Allah, comelnya muka ajar ni, ya Allah, sejuknya mata memandang. Sebenarnya melalui proses penuaan bukan buruk. Sebenarnya itu fitrah dan sebenarnya comel je. Tu apa sekian comel. Maksudnya it's okay to be tua kan. It's okay ada tanda-tanda penuaan pada wajah tu. It's okay. Bahkan pelik pula kalau tua dah, umur 60, umur 70, umur 80. Ada ke 80, 60, 70. Tapi muka macam orang muda, kita rasa macam macam jadi tak comel, faham tak? Comel sebenarnya orang tua tu, nampak tua tu comel. Maksudnya kecomelan tu berubah mengikut usia lah. Usia macam ni, anak dara macam ni, umur 30 macam ni, umur 40 macam ni, umur macam ni, macam tu lah kan. Tapi dari segi hukum tu saya tak jumpa, sebab dia tanya, apa hukum ya Ustazah? Kalau buat prosedur tu, maksudnya tarik tu, lepas tu dia lekat kat sini, memang dia kata memang tak menggelebih macam muda, macam maksudnya tak ada langsung tu. Lepas tu saya kata saya tak pasti, saya kena merujuk lagi, saya kena jumpa pakar estetik yang Islami, yang mereka memang buat kajian, tak tahu bahan apa, kaedah apa, bahan yang digunakan tu macam mana kan. Lepas tu yang filler yang inject jadi tegang semua tu apa, dia kata oh memang bukannya kalau kita tengok artis mungkin, tapi memanglah dia sebut, dia kata sebab dia buat prosedur banyak kepada artis. Kata Ustazah, artis memang banyak buat, tapi sekarang ni bukan artis saja, orang awam pun banyak buat. Cuma concern saya adalah dia tak ubah secara kekal, sebab dia kena ulang 6 bulan sekali, setahun sekali, yang buat jadi tegang, yang jadi naik, muka berubah bentuk. Sebab dia kata Ustazah, berubah tu kekal lama, walaupun dia buat pembedahan plastik, jadi hukum dia. Jadi saya mula terfikir memang kena bincang dengan pihak-pihak para profesor doktor
yang kena buat kajian bab ni sebab kena beri pencerahan kepada ummah supaya ada limitation. Kita takut, tuan-puan sekalian, Korea tu kan ramai artis Korea, lelaki jambu, perempuan comel-comel, artis Korea tu, Masya Allah. Tuan-puan pergi search dekat internet bagaimana rupa sebenar orang Korea. Tuan-puan search internet rupa asli orang Korea. Rupa asli orang Korea ya. Rupa asli orang Korea. Orang Korea ni secara fitrahnya mereka bukan ada hidung mancung, muka jambu, bujur. Mereka muka lebih ke bulat-bulat, hidung yang agak penyek. Maksudnya kita ni mancung lagi lah. Kulit, warna kulit dan sebagainya. Kalau tuan-puan tengok sejarah kan, sebenarnya bagaimana Korea ni dibrandingkan adalah ada kumpulan manusia oleh kerajaan mereka sendiri. Bacalah cerita ni. Bukan cerita, ini fakta. Kerajaan sendiri di antara kaedah mereka nak naikkan Korea menjadi tarikan pelancong dan untuk menjadi kuasa kepada ekonomi, kan, nak naikkan nama Korea sampai ni sekian-sekian. Kumpulan manusia yang diubah oleh apa? Oleh kerajaan mereka melalui proses pembedahan plastik. Sebab apa? Memang betul kecantikan ada kuasa. Sehingga kan remaja seluruh dunia tergila-gilakan artis Korea. Sebab tergila-gilakan tu sanggup buat apa saja untuk sampai ke Korea. Sanggup buat apa saja untuk pergi ke konsert artis mereka. Sanggup beli apa saja barang artis yang mereka gila-gilakan. Berlakulah aliran duit masuk ke sana. Sebab itu banyak artis Korea ini bunuh diri. Sebab sebenarnya mereka ini telah dibrandingkan dan mereka ini telah pun diatur segala-galanya. Bahkan dirancang. Yang ni kena bercinta dengan yang ni. Lepas tu heboh-heboh macam bercinta gini. Okey, mereka perlu break out. Break out yang panggil. Mereka break up. Mereka perlu berpisah. Okey, mereka pun kena ikut supaya ada drama-drama. Perlu diubah gini, cara hidup, makanan yang ketat, mereka tak ada privacy. Sebab mereka seolahnya duta yang membawa nama Korea naik ke atas. Sedangkan rupa mereka telah diubah suai gini-gini. Dan ini memberi pengaruh kepada seluruh dunia termasuk umat Islam, anak-anak Islam kita. Sebab itu kita kata, Nabi sebut, akan sampai satu ketika, kan, kamu Nabi kata akan ikut jejak langkah ni orang kafir semua ini, Yahudi, Nasrani, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan masuk. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Dan itulah yang berlaku. Dan teknologi ini masuk ke Malaysia. Teknologi untuk sekian, teknologi untuk ubah ini, ubah ni. Hidung mancung melalui injek boleh, tapi banyaknya hari ni sebab nak kekal, dia masukkan implan melalui pendahan yang takkan tinggal parut sedikit pun. Nak suruh muka daripada bulat jadi bujur, tambah dagu, kan, bahagian bawah mata, tak ada masalah. Kalau kita nak buat rawatan hilangkan kedut itu, tak ada masalah. Dia ada rawatan-rawatan yang bahannya suci, rawatannya dibenarkan. Kan? Buat facial, buat pergi-pergi semua tu tak ada isu tuan-puan sekalian. Cuma secara umum saya bukan pakar, tapi ramai yang rujuk tanya, "Ustazah, rawatan ni boleh tak sebenarnya?" Apa-apa yang tambahan secara kekal bahagian dalam, tambahan di kening, tambahan di dagu, tambahan di pipi, semuanya haram, melibatkan tambahan, faham tak? Bahan luar ditambah untuk ubah suai secara kekal. Subhanallah, ada kawan-kawan saya yang kerja buat facial, dia kata, biasa sekarang Ustazah, pelajar universiti ke, isi-isi orang yang pakai tutup aurat dengan sempurna, saya buat facial, urut-urut keluar jarum. Maksudnya, guna susuk pun ramai hari ini. Supaya dilihat menarik, cantik, menawan dan sebagainya. Jadi, obsession kepada indah, cantik, handsome, gebu, gebas, sado dan sebagainya, na'udzubillah, ia menjadi satu obsession sebab apa? Dia memang diwawakan, dia ditunjukkan, nampak mereka ini dah insya famous, jadi remaja sanggup buat apa saja dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah mungkin ada, saya je tak tahu, mungkin ada yang pakar-pakar dalam bidang estetik, pakar-pakar ilmuwan kan dalam bidang sains ini yang boleh memberikan penjelasan. Sesama kena cari kan mana rawatan yang dibenarkan syarak. Sebenarnya tak salah buat rawatan untuk dilihat nampak lebih muda, hilangkan kedut. Kalau ikut dari segi hukumnya, harus je kalau rawatan itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan untuk apa? Kan, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Maksudnya hukumnya harus je kita nak jaga penampilan, nak jaga keindahan, nak jaga ni, harus hukum dia. Cuma kena ikut syarak.
Jangan benda yang haram, kaedah yang haram, jangan bercampur dengan benda yang najis. Macam itulah tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi, moga dapat manfaat. Sekian. Kita tangguhkan pula kita kena tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Masya-Allah. Betul ada yang tulis apa-apa ciptaan Allah kita ubah memang haram. Ubah permanen ya, ubah permanen. Tapi kalau yang buat rawatan, kadang ada yang buat rawatan laser kan, laser untuk hilangkan sikit kedut. Dia bukan permanen. Sebab saya kena juga sebab saya baca penulisan oleh Jawatan Mufti Wilayah. Dia bukan permanen, maksudnya 2 minggu, 3 minggu, sebulan dia akan ada lagi balik. Kan, jadi benda tu tidak jatuh haram. Yang haram bila apa-apa perubahan walaupun kecil tetapi dibuat secara kekal. Itu yang tak boleh, itu yang haram tuan-puan sekalian. Macam-macam orang ubah bibir pun ramai, ubah bibir semua setiap inci muka ni memang boleh diubah. Memang boleh diubah. Ni kening ditanam terus, maksudnya dia nak buat bentuk macam tu, dia hilangkan terus, lepas tu dia tanam yang baru yang dia tak perlu dah nak lukis-lukis lagi. Tanam kening ada bulu mata, bentuk mata jadi berubah. Asal mata dia tak gini, berubah terus bentuk mata dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang menjaga, orang yang beriman jaga nak pakai contact lens tu tuan-puan sekalian. Contact lens tujuannya adalah untuk orang yang ada masalah dengan tu kan, pakai contact lens tak ada masalah. Tapi bila kita pakai contact lens untuk menarik perhatian dengan warna coklat, dengan warna macam-macam lah, dan ia jadi menarik perhatian. Memang ia jadi menarik perhatian sebab normalnya kita orang Melayu warna hitam lah kan. Tapi bila pakai contact lens yang menarik perhatian, bagi orang yang beriman, orang soleh, dia akan jagalah sebab mata tu tempat jatuh pandangan kan, pandangan mata. Jadi perkara-perkara begitu nak sebut haram terus pakai warna-warna yang menarik perhatian tu, subhanallah, kita tidak boleh terus kata haram. Jadi di situ cuma saya sebutkan bagi kita orang yang baik, orang yang soleh, jagalah kan, janganlah sampai sekian-sekian. Jadi kulit muka jagalah kebersihan, cuci, pakai scrub, buat rutin, pakai ada orang pakai tomato, ada orang pakai ni kan. Kadang orang tanya, Ustazah pakai skincare apa? Saya memang pakai skincare. Saya pun jaga kulit, saya jaga kesihatan. Saya selalu guna ais sebab saya baca ais tu bagus untuk kulit, bagus juga untuk tegang kulit. Memang betul sebenarnya. Selalu saya minta anak saya, minat ais 4 biji, dia dah faham, dia tak dalam gelas, saya akan lalu-lalukan muka dengan ais. Lalu. Bagus sebenarnya. Ais tu satu rawatan yang bagus. Untuk ni, kan ramai lah pula. Maksudnya, ada orang yang saya baca semalam, umur dia saya rasa dah 50 lebih ke berapa, tapi kulit dia cantik, sehat. Dia tomato, buah tomato yang dah bukan yang muda, yang dah perempuan buah tomato. Lepas tu bekukan, maksud mungkin letak air sikit, bekukan, letak kat beku, dia jadi ais kan. Lepas tu tanya kat muka, dia akan sejuk tu sekali dengan tomato. Saya juga selalu suka dulu kan, tomato tu lenyek, sapu. Memang kulit kita akan sehat, alhamdulillah, bersih, sehat. Maksudnya ada je ikhtiar-ikhtiar semula jadi, ataupun beli bahan walaupun bahan skincare tapi yang suci, yang boleh buatkan kulit kita sehat. Jadi elakkanlah rawatan-rawatan yang membuat rawatan segera. Kan sebab obsession sangat kepada nak nampak muda, nak nampak cantik, nampak menarik, tertarik. Sebab di situ ada banyak unsur syubhah yang diragui. Jadi orang yang beriman dia akan larikan diri daripada perbuatan syubhah. Okey, sekian. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf dah lebih sejam setengah dah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Suami tolong.
Terima kasih semua sahabat-sahabat di FB, di IG, di TikTok. Di IG yang selalu bagi ni, FB yang banyak bagi star, dan di TikTok macam-macam bagi bunga, bagi topi lah, bagi itulah, lepas tu ada banjir lah tadi. Kan, saya nak sebut nama pun Okniko, Syekh Shah Hashim. Tadi ada macam-macam lah, Masya Allah ramai. Bagi love besar tu ha. Okey, Alhamdulillah. Oh, bagi, okey, panah love. Okey, Ustaz boleh tutup. Terima kasih semua.